أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Macam dia? Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi ilai qala haddatsana Muhammad bin al-Muthanna qala haddatsana Abu Dawud anba'ana Syu'bah an Simak bin Harb qala sami'tu Jabir bin Samurah wa qad su'ila an shayb Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala kana idza dahana ra'sahu lam yura minhu shaybun wa idza lam yadhan ru'ya minhu. Qala sami'tu Jabir bin Samurah wa qad su'ila an shaybi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala kana idza dahana ra'sahu lam yura minhu shay'an kuat sikit wa idza lam yadhin ru'ya minhu syai'un. Simak bin Harbin berkata, aku telah mendengar Jabir ibni Samurah radhiyallahu ta'ala anhu wa qad su'ila an syaibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat Nabi yang bernama Jabir ibni Samurah telah ditanya berkenaan dengan uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalina mai depan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jabir ibni Samurah ditanya berkenaan dengan uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Lepas sikit Mas. Ditanya berkenaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah ditanya berkenaan dengan Rasulullah ialah merupakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tanda kasih orang yang bertanya, ataupun dalam bahasa kita seseorang yang teruja dengan Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jabir ibn Samurah ialah seorang sahabat Nabi. Bila mana seseorang itu mencintai Nabi,
dan dia bertemu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dengan sahabat Nabi. Sahabat Nabi ialah yang pernah bertemu Nabi dan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seseorang yang mencintai Nabi itu telah bertanya kepada seorang sahabat Nabi yang pernah bertemu Nabi dan melihat Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka soalan yang ditanya oleh pencinta Nabi itu ialah berkenaan dengan uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali soalan ni soalan yang sangat terpencil ataupun soalan yang sangat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad terpencil dan soalan yang dikira tidak begitu besar. Tanya tentang uban. Mungkin seseorang yang tidak duduk di tempat orang bertanya, yang mencintai Nabi akan berkata, hak tu pun tanya, sebab kecil sangat. Tapi orang yang mencintai Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perkara macam tu ialah suatu yang logik dan akan sangat menerima. Sebab orang yang mencintai Nabi akan mencintai zahir dan batin Nabi, luar dan dalam Rasulullah. Contoh, kalau kita cinta pada seseorang, tengok bumbu rumah pun tak apa. Betul tak? Cinta pada seseorang, tengok bumbu rumah pun cukup lah. Jadi pencinta Nabi SAW mencintai Nabi. Jadi soalan yang tak terfikir oleh orang biasa-biasa tentang soalan yang ditanya ni berkenaan uban. Maknanya orang yang bertanya ni sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, wa qal su'ila an syaibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jabir ibn Samurah ditanya berkenaan dengan uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia orang tanya tu soalannya barangkali uban Nabi tu, Nabi ada uban tak? Begitu. Nabi ada uban tak? Jadi bila ditanya tentang uban Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka Jabir ibn Samurah radhiyallahu taala anhu, banyak hadis-hadis berkenaan Nabi ini diriwayatkan daripada Jabir ibn Samurah radhiyallahu taala anhu. Di antaranya berkenaan dengan Nabi itu wajahnya itu seperti pedang. Adakah seperti pedang? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya kawan tu nak tanya, wajah Nabi itu bercahaya adakah seperti pedang? Bila pedang ni dia kena cahaya, dia akan menyilau. Jadi pada ketika itu Jabir ibn Samurah berkata, wajah Nabi itu seperti bulan. Pertanyaan hang tu tak tepat. Jadi wajah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bukan pantulan seperti cahaya gitu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wajahnya seperti bulan. Baik. Maka subhanallah, maka bila ditanya berkenaan dengan uban, maka Jabir ibn Samurah berkata, kana idza dahana ra'sahu lam yura minhu syai'un. Lam yura minhu syai'un. Baik. Cara jawapan dia pun jawapan cover. Cara jawapan yang diberikan oleh Jabir ibn Samurah pun jawapan cover Rasulullah. Baik, soalan senang. Dia tak kata ada. Kalau soalan tu ditanya ada ataupun tidak, dia jawab ada. Kalau ada, kalau tak ada, dia kata tak ada. Patut begitulah jawapan daripada soalan senang. Tapi jawapan Jabir, kana idza dahana, Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam meminyakkan kepalanya, lam yura minhu syai'un,
tak dilihat ubannya sedikit pun. Nampak tak jawapannya? Itu jawapan ta'addub ma'a Rasulillah. Jawapan begitu beradab dengan Rasulullah. Taib. Orang begini. Kalau abang kata ada uban, jadi orang akan tanggap, oh Nabi beruban. Jadi pada tanggapan orang, kalau dah beruban itu satu kekurangan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Oh, ada uban. Tanggapan orang akan pergi kepada kuranglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu yang tidak, yang Jabir ibn Samurah tak mau ada pada Rasulullah, iaitu kekurangan yang dianggap oleh orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seperti mana semua para sahabat semua macam tu. Mereka tak akan mengurangkan Rasulullah. Contoh, Al-Abbas radhiyallahu taala anhu ditanya, "Ya Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akbar am anta?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dari segi makna terjemah lebih besar ataupun engkau? Orang tu tanya. Akbar tu kalau terjemah biasa macam tu. Sebenarnya dia bukan tanya, dia tanya besar. Dia tanya siapa lebih tua. Adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akbar am anta? Akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akbar am anta? Adakah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu lebih tua ataupun engkau? Tu dia punya terjemahan. Segi zahir, terjemah siapa besar. Segi yang dikehendaki oleh yang bertanya, Nabi itu lebih tua ataupun engkau? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu bahasa tentang akbar. Ada satu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sunat kita melantik imam ialah yang lebih berusia daripada kita. Yang pertama, imam ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, imam ni kena lantik dia yang paling qari. Maknanya yang paling baca Al-Quran betul, khususnya paling betul membaca Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Baca Fatihah itu penting. Untuk jadi imam ialah yang paling betul baca Fatihah. Kalau isteri baca Fatihah betul, suami baca Fatihah tak apa betul, tak boleh ikut. Kena main sendiri-sendiri. Tak boleh orang yang qari ikut orang yang tidak qari. Okay, kalaulah sama-sama baca Fatihah dah betul. Taib, tengok siapa yang paling faqih, yang paling ada ilmu. Kalau sama-sama ada ilmu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tengok pula siapa paling tua. Siapa paling tua kena tanya, entah mau berapa? Saya 35. Oh, kalau gitu entah jadi imam, ana 32. Baik. Tapi kalau sama, entah mau berapa? Saya 37. Oh, saya 37 juga. Tengok IC. Tengok IC. Oh, ana tu, ana Februari, entah Januari. Kalau gitu entah jadi imam. Kalau sama. Entah Januari tu. 3 Januari. Ana pun 3 juga. Entah malam ke siang. Ana tak tahulah pula tu. Oh, tetap ana pun tak tahu juga. Okey, kalau macam tu kena tengok syarat yang ketiga. Siapa bini paling lawa? Siapa isteri paling comel? Pasal siapa tak tahu, ni fuqaha yang sebut. Mungkin macam inilah, siapa yang bini paling comel, dia tak kenal kat bini siapa lah. Tengok perempuan semua tak kenal bini aku comel kali. Dia lebih khusyuk. Begitu. Jadi tentang siapa paling tua tu, akbaruhum sinnan disebut. Siapa paling berusia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada satu orang tu salah sebut. Ni kita di imam ni kena akbaruhum asnanan. Yang paling besar gigi. Besar gigi kena kenyih dulu. Siapa gigi paling besar kan?
Jadi siapa paling tua? Tu kelebihan orang tua. Sampai orang lebih tua ni, Nabi sebut dalam hadis, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi sebut, ma akrama syabun syaikhan illa qayyadallahu man akramahu 'inda sinni. Nabi kata siapa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang menghormati satu orang tua, dia tak muliakan seorang tua tu melainkan kerana umur dia. Melainkan Allah SWT akan tentukan esok ketika dia tua esok, orang muda pula akan menghormati dia. Tu i'mal ma syi'ta kama tadinu tu, dan kamu buat apa? Kamu buatlah apa kamu nak buat ke orang. Tapi kamu ingat, itulah akan dibalas oleh Allah pada kamu. Ketika kita muda, kita hormati orang tua. Nanti kita tua esok, orang muda pula menghormati kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Kana idza dahna ra'sahu lam yura minhu syaibun. Jadi jawapan daripada Al-Abbas tadi, kamu besar, kamu lebih, dia soalan tu akbar, dia memberi makna dua, besar ataupun tua. Jawapan Al-Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ana akbaru minhu sinnan wa huwa akbaru minni. Dia lebih tua, aku lebih tua daripadanya segi umur, tapi dia lebih besar daripada aku. Nampak tak dia cover? Jadi maknanya masalah Sayyidina Muhammad begitu, sama seperti mana Jabir ibn Samurah radhiyallahu taala anhu. Orang tanya, Nabi SAW ada uban ataupun tidak? Dia boleh kata ya, dia boleh kata tidak. Nabi kita memang beruban pun, tapi dia kata Nabi SAW, kalau Nabi buh minyak, uban tak nampak dah. Nampak dah dia cover. Itu dia panggil ta'addub ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Wa idza lam yadhin, tapi kalau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak meminyakkan rambutnya, ru'ya minhu syai'un, nampaklah daripada Nabi itu sedikit daripada uban. Maknanya masalah Sayyidina Muhammad faham keseluruhannya, Nabi ialah orang yang bukan penuh kepalanya dengan uban. Maknanya kalau Nabi kita buh minyak rambut, Nabi kalau buh minyak rambut, Allahumma salli ala sayyidina, sampai lencun ni, sampai Nabi kita SAW meletakkan di atas kepala dia ni satu kain seumpama seperti sapu tangan tu, masalah Sayyidina Muhammad. Jadi Nabi kita belit serban atas kain tu. Itulah yang disebut dengan, kalau bahasa kita ni mudah kita kata kepiah. Kalau Nabi kita SAW tak cover dengan kain tu, maka kotoklah, berbekaslah minyak dia serban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Jadi mudah kalau nak tengok orang yang seperti itu. Kalau ustaz lah duk tengok anak orang Pakistan, orang muda Pakistan, contoh orang dekat tabligh tu kan, rambut sekat tu lencun tu dengan minyak. Kita tak jadi, rambut kita jarang-jarang tengok rambut Amirul. Tak jadi, mana tak jadi macam tu. Rambut mereka tu lebat. Kaum Melayu kita ni rambut nipis-nipis macam saya ni. Kita rambut nipis-nipis. Rambut Nabi lebat. Jadi bila lebat tu, buah rambut tu Masya Allah, panjang rambutnya, masalah Sayyidina Muhammad, jadi nampak cantik. Taib. Rambut Nabi SAW sampai Nabi umur 63 tahun, Nabi tak seperti Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala, umur Sayyidina Abu Bakar muda dari Nabi 2 tahun, tapi dah putih semuanya. Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah SAW, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, rambut Nabi tu hitam, cumanya nampaklah keluar sikit-sikit uban. Tu pun kalau Nabi tidak buh minyak. Kalau Nabi buh minyak, tak ada nampak. Tak nampak dah. Nampak? Maknanya Nabi tu sempurna sehinggalah menjelang umur Nabi tua. Jadi siapa yang ada rambut, minyakkan.
Siapa ada rambut, Nabi kata, man lahu sya'run falyukrimhu. Siapa ada rambut, muliakan rambut. Siapa ada rambut, muliakan rambut. Jangan bagi rambut tu hak depan ni. Main ke depan macam tu. Orang nampak macam tak sikat rambut. Kelamput duk rambut duk keluar tu. Ni, rambut duk keluar tu kan. Jangan duk tekan tu. Gunting lah. Soalan Sinawan. Dia tekan. Jadi, ambil gunting habis. Bagi nampak cantik. Siapa ada rambut, muliakan rambut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan, siapa ada rambut, sikat rambut. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan bagi rambut tak terurus. Siapa ada rambut, muliakan rambut. Kalau naik motor kan, berceragah, orang berceragah. Apa rambut ni? Turun motor, sikat rambut. Sikat Nabi tak tinggal. 6 perkara yang Nabi tak tinggal, Nabi kita bawa, di antaranya sikat. Sikat dan cermin. Tapi duk adalah ni yang buat sikat cermin perempuan ni kot. Nak turun kereta, dia buka alobek dia cari mana dia cermin dia, mana dia sikat dia. Orang lelaki kena buat juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أشهد أن صلى الله محمد رسول الله. لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. لا حول ولا قوة. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma rabbana salli ala Muhammad wa syaraf innaka la tukhliful mi'ad. Baik, siapa yang ada rambut, muliakan rambut. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, jangan bagi rambut kita tu didiami oleh kutu. Ada orang salah Sayyidina Muhammad, kutu berjalan atas bau dia. Ada. Tak sangka mana orang tu nampak orang bergaya bergamit, dia kutu berjalan. Macam mana kutu berjalan? Pasal dia tak jaga rambut dia. Muliakan rambut Rasulullah Sayyidina Muhammad. Sebab rambut ni dia mahkota kita. Tumpang ada rambut, nanti bila tua esok tak ada rambut dah. Tua esok atas kepala ni kapal terbang boleh landing. Sebab kosong. Malah dia panggil panggang terbang. Bila waktu tu tak payahlah nak buat macam mana dah. Tapi bila mana sekarang dia ada, lagi jaga bergelok. Apa? Ustaz waktu macam umur kamu, lah Ustaz ni tak pada rambut dah tengah ni. Tapi waktu ada macam kamu, Ustaz belah tengah.
Dengan belah tepi ni biasalah. Tapi kalau belah tengah tu ialah sunnah Rasulullah SAW dalam menyikat rambut. Baik, jadi masalah Sayyidina Muhammad, sementara ada rambut tu hang buat bagi elok. Cuma gunting rambut tu jaga. Kalau kamu gunting di tepi, tu tak waris hadis. Tu dilarang oleh syarak. Ni nampak tepi macam dia rambut pendek, tengah-tengah tu dia rambut dia tengah. Tu makruh gunting rambut macam tu, tak ada pahala. Kalau kamu nak gunting rambut, gunting semua. Tepi pun gunting, depan kanan kiri gunting, belakang gunting, atas gunting. Tu baru harus hukumnya. Kalau gunting rambut macam tu, makruh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau gunting rambut macam tu makruh, kamu belah tengah pun, baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidak memenuhi tuntutan syarak. Kalau nak simpan rambut, sungguh simpan rambut semua. Semua simpan. Lepas gunting, sama ada gunting paras telinga, ataupun tengkok, ataupun paras bau. Ajar ustaz tu. Jadi ustaz ni betul budak-budak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Betul budak-budak. Tok lah. Hantar pergi gunting, Pak Mat gunting. Gunting rapat serapat macam komando. Rambut pula bila gunting rapat dia cerin. Macam dengan beruih. Allahu akbar. Panjang sikit tok suruh pergi gunting. Panjang sikit tok pergi gunting. Bila mendewasa, duk jauh sikit pada tok, simpan rambut panjang. Simpan rambut panjang selalu kena gunting. Masalah semua kena gunting di sekolah. Lepas tu balik rumah, Wan tahu. Dia kata kalau nak gunting rambut macam Rasulullah. Akhirnya ustaz waktu tu Wan gunting sendiri ni. Waktu tu pakai telinga. Pergi sekolah pandai-pandailah jumpa dengan merawai. Soalan Rasulullah Muhammad. Jadi makna kalau nak gunting rambut pakai ni. Pakai telinga. Halil tak apa. Halil tak gunting. Ni. Panjang sikit sekat ni. Panjang lagi sekat ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau nak gunting rambut. Kalau nak buat macam orang buat tu tak payah. Pi nak jaga ni semua ni. Pi kapak ni di tengah. Tu hukumnya makruh. Sepanjang ada rambut tu macam tu tak ada pahala. Tapi kalau kita gunting rambut macam Rasulullah, sepanjang masa kita jaga, kita tidur, kita semua ada pahala berjalan, pahala sebab kita ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi fikirlah nak rambut macam mana. Nak simpan rambut dapat pahala ataupun simpan rambut tak ada pahala apa. Seharus tak ada pahala, harus tak ada pahala. Faham? Di benar harus ni kena bagi jadi ibadat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Kana idza dahana ra'sahu lam yura minhu syai'un. Lam yura minhu syaibun. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau Nabi meminyakkan rambut, tak nampak dah rambut Rasulullah tu ubannya. Uban Nabi di mana? Ni. Sekben. Jadi antara ni sekben di uban Nabi ni di sekben. Ni ustaz tak ada uban. Saya tak ada uban. Kami rambut halus. Tok keturunan kami tak ada uban. Tengok tok tak ada uban. Tok Jah dulu, Tok Hawa, tok nek kami tak ada uban. Sampai rambut halus. Saya pun tak ada uban. Soalan senang. Cumanya sang Yudho ni tengok tumbuh dah uban ni di sekben ni. Harap-haraplah boleh banggalah juga semacam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ni kata Syanuddin, kalau kita sama dengan Nabi, kita kena syukur, alhamdulillah sama dengan Rasulullah. Syanuddin dia berbangga rambutnya macam Rasulullah. Rambut Nabi tak lurus sangat dan tak rintin sangat, tengah-tengah dia antara rintin dan lurus. Orang panggil bergelombang. Allahumma salli ala sayyidina. Tapi rambut Nabi tak keras. Setengah orang rambutnya keras, bergelombang keras. Rambut Nabi SAW rambutnya lembut. Rambut yang hidup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa idza lam yadhin wa ru'ya minhu syai'un, dan apabila tidak Nabi meminyakkan
Ketika tu dilihatlah dari Nabi itu sedikit, maknanya dilihat uban sikit. Uban Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dikira oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tak lebih daripada 19 urat uban. Dikira oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala. Bila dikira oleh Sayyidina Aisyah tu, ketika Nabi duduk atas riba dia. Nabi tidur. Satu hari Nabi masuk dalam rumah Sayyidina Aisyah, Nabi rasa letih. Letih Nabi langsung Sayyidina Aisyah duduk. Sayyidina Aisyah nak berdiri. Nabi kita duduk. Aisyah duduk sila, Nabi kita rebahkan kepalanya di atas riba Sayyidina Aisyah. Langsung Nabi kita tidur. Lena terus. Ketika tu Sayyidina Aisyah kira tu macam mana? Kira uban 1, 2, 3, 4 19 urat. Ketika tu menitik yang mata Sayyidina Aisyah atas pipi Rasulullah. Bila menitik tu air mata, Nabi jaga. Langsung Nabi kita bangkit duduk. Pasal apa Aisyah? Saya kata Sayyidina Aisyah, saya bilang uban kamu Rasulullah. Tu. Jadi kata Sayyidina Aisyah, masalah Sayyidina Muhammad, saya menangis untuk air mata sebab Nabi dah tua. Nabi dah tua, masalah Sayyidina Muhammad, mungkin masa Nabi di dunia tak lama dah. Itu menyebabkan Sayyidina Aisyah menangis radhiyallahu ta'ala anha. Qala wa idza lam yadhin ru'ya minhu syai'un wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم نور قلوبنا بهدايتك اللهم نور قلوبنا بهدايتك اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين. Terima kasih kita ucapkan pada Darul Faizin yang membuka pintu untuk online pada malam ini. Sebenarnya kita malam ini di Barak Baru di Kidaf, tapi atas isu Covid ni kita buat online. Jazakumullahu khairan, mudah-mudahan pengajian kita ni bermanfaat untuk semua kita insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala.